Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan Pengerusi Surau Timbalan Pengerusi, sahabat saya, dulu dia di taman kami, Taman Semenanjung Indah. Setiausaha surau, allowance 1,000 sebulan. Sampai ke sini timbalan 10,000 sebulan. Patutlah dia pindah ke sini. Seluruh AJK, Imam, Bilal, pegawai-pegawai surau, muslim-muslimat, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita hadir ke surau rumah Allah ini, tuan-tuan. Dan saya selalu sebut tuan-tuan ni orang kaya-kaya. Lebih daripada segala kekayaan orang paling kaya. Siapa paling kaya? Allah alam. Nabi sebut orang yang solat 2 rakaat sebelum subuh dapat apa? Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan segala-galanya. Satu kajian oleh satu syarikat real estate, tuan-tuan. Saya rasa kajian ni dah hampir 15 tahun lepas. Kekayaan nilai harta dunia ini, benda-benda yang maksudnya tak masuk rumah kita ni, yang komersial saja. Masa itu 80 trilion US. Masa itu, tuan-tuan, rumah-rumah kita tak masuk, KLCC masuklah kot. Jadi betapa banyaknya Tuhan nak bagi kat kita ni, tuan-tuan. Tapi tak nampaklah dunia ni. Tuan-tuan muslimin-muslimat, alhamdulillah. Puasa merupakan salah satu daripada pakej memukminkan muslim. Puasa salah satu. Ada garis kasar di antara mukmin muslim. Bukan garis kecil, garis kasar. Beza di antara mukmin muslim. Malangnya hari ini bukan mukmin dengan muslim, tetapi non-muslim dengan muslim pun berbeza. Muslim dengan non-muslim pun jauh berbeza. Kan? Yang namanya Ahmad tak ada beza dengan yang namanya Acong. Yang namanya Rahman tak ada beza dengan yang namanya Ramasami. Yang namanya Nur Hidayah, cahaya petunjuk, tak ada beza dengan yang namanya Vigneswari. Yang namanya Johan, tinggal di Malaysia, negara Islam, tak ada beza dengan nama John yang tinggal di US. Tuan-tuan, tak ada beza. Masalah kita hari ni, kan muslim dengan non-muslim tidak ada beza lagi, tuan-tuan. Ini realiti di mana-mana. Pakaian contoh mudah, sendak, ketat. Apa beza dia? Dedah. Tak ada beza dah. Kalau artis tu tak payah cerita lah. Red carpet Hollywood sama dengan red carpet Malaysia. Anugerah juara lagu ke artis-artis, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita kaki surau ni tak payah, tuan-tuan. Cycling, bawa basikal, bagus. Bukan tak bagus ni. Tapi sendaknya, ketatnya menggugat keimanan lelaki. Jadi bukan tak bagus. Bagus, tetapi tak ada beza lagi di antara yang dikatakan muslim dan bukan muslim. Tuan-tuan, masalah. Saya taklah kata nak kena bawa basikal pakai baju kurung. pakai jubah. Tapi agak-agaklah, tuan-tuan. Lifestyle kita hari ini orang Islam, hiburan di luar batasan atas nama hilangkan stres. Yang mudanya Korea, yang tuanya dandut, orang kampungnya kedai janda, orang bandarnya night club. Apa beza dia? Apa beza dia? Kan? Makan minum. Apa beza dia? Ni tak boleh makan babi.
Rasuah boleh? Kat mana beza dia? Rasuah tak haram? Kan? Salah guna jawatan bagi ke anak beranak. Tak haram ke? Babi je haram, arak je haram. So apa beza dia? Tuan-tuan. Cara fikir lagi ni, cara fikir betul salah atas nama kebebasan, tidak lagi atas nama agama. Sesuatu isu, mana betul, mana salah. Orang tidak lagi guna agama untuk sebagai menilai, untuk menilai. Tapi kebebasan berfikir, aku punya pendirian macam ni, kau punya pendirian macam tu. Agama tidak lagi diguna untuk cara menilai kita sesuatu dalam sesuatu isu, tuan-tuan. Jadi betul lah Nabi sebut ujung dunia ini, akhir zaman ini, la yabqa minal Islam illa ismuhu, la yabqa minal Quran illa rasmuhu. Tidak tinggal daripada Islam melainkan daripada namanya sahaja. Namanya sahaja kita boleh bezakan, ini Islam binti, itu saja. Lifestyle-nya tak, kita tak boleh bezakan lagi Islam dengan bukan Islam. Antara Islam bukan Islam, tuan-tuan. Saya sebutkan bahawa Islam itu package. Islam ni package, tuan-tuan. Ambil satu, tolak satu, habislah. Sebagaimana tak cantiklah huduh. Sangat huduh, sangat buruk, tak cantik. Sebagaimana pandangan orang pada umumnya hari ini, Islam tak cantik. Islam ni agama pecah belah, mundur, suka perang, musuh melaga-lagakan, membesarkan perbezaan di antara kita. Memang ada beza. Kita dalam mazhab ada beza, akidah, fiqh, macam-macam. Dan kita termakan dengan musuh. Dengan umpan musuh ini kita termakan. Kita berbeza dan kita besarkan, musuh besarkan, lalu kita berbalah sehingga sampai berperang. Imam Syafi'i dia berbeza dengan 3 lagi imam dalam bab bersetubuh di bulan Ramadan, siang hari. Malam, tak ada masalah. Imam Syafi'i kata makan, minum dulu, bersetubuh. Tak kena kifarah. 2 bulan berturut-turut tu, tak kena. 3 lagi kata kena. Walaupun kau makan dulu, minum dulu, batal puasa, bersetubuh lepas tu, kena. Hanafi kata kena. Hambali kata kena. Maliki kata kena. Syafi'i saja tak kena. Sebab dia dah batalkan puasa dengan makan minum. Batal puasa dengan bersetubuh barulah kena. Jadi berbeza. Mereka berbeza banyak benda. Imam Syafi'i kata dia dengan anak murid dia berbeza dalam bab meninggalkan solat. Ada hadis baina rajuli wa baina kufri tarkus solah. Antara beza antara orang Islam dengan orang kafir ni ialah meninggalkan solat. Imam Ahmad kata tinggal solat kafir lah. Ada hadis, ada nas. Imam Syafi'i kata tak, maksudnya mengingkari kewajipan. Kalau dia kata tak solat itu tak wajib, baru kafir. Ya, senyap je. Imam Syafi'i pergi rumah Imam Ahmad, anak murid dia. Imam Ahmad, wahai Ahmad, engkau kata tinggalkan solat ini kafir. Ya, kata Imam Ahmad. Ini dalil dia. Jadi Imam Syafi'i tanya, macam mana dia ni nak masuk Islam balik? Dia kena solat lah, kata Imam Ahmad. Imam Syafi'i kata, kalau dia nak solat macam mana dia kafir? Tak sah. Senyap Imam Ahmad, tak boleh jawab. Ini kebijaksanaan hujah orang Imam Syafi'i ini dalam bab berhujah, berdebat, memilih hebat. Nah, ceritanya perbezaan tak ada daripada dulu lagi. Tapi mereka tidak termakan dengan musuh untuk melagakan kita dengan perbezaan. Membesarkan, menajamkan perbezaan. Hari ini kita berbeza banyak benda. Dan kita ditajamkan oleh musuh, kita termakan. Politik tak lagi kena, tuan-tuan. Banyak benda kita berbeza, tapi kenapa berbeza itu kita cari jadikan sebab untuk kita berpecah belah. Lemahnya kita di negara Islam sendiri. Terlalu lemah, tuan-tuan. Tak jadi apa, Wallahualam. Jadi kita kena kembalikan kepada yang asal. Kita jangan berpecah, tuan-tuan. Jadi poin saya tadi ialah pandangan umum kita hari ini, Islam itu tak cantik sebab kita. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu terhijab dengan sebab orang Islam sendiri. Perangai orang Islam. Kereta cantik dah, bagus dah. Tapi orang yang bawa tu tak bagus. Langgar sini, langgar situ. Bukan kereta tak bagus. Kereta bagus.
tapi drivernya tak bagus. Macam itulah umpama Islam ni sangat bagus, perfect, tapi orang Islam macam-macam bawa masalah image kepada Islam yang cantik itu, image yang tak cantik, tuan-tuan. Jadi Islam ini harus dilaksana secara package. Saya sebut tadi, Islam harus dilaksana secara package. Package wanita ni apa, tuan-tuan? Macam isteri kita lah, package kan, cantik kan? Jangan tak nak jawab je. Isteri kita cantik, tuan-tuan. Tercantik isteri kita lah. Orang tua-tua tahulah lagu ni. Pipi pauh dilayang, alis matanya lentik, tak jemu mata memandang, hati tertawan, wajahnya mempersona, tiada lagi tandingan, bagai dewi menjelma jadi pujaan. Wah, siap lagu yang ramai, tuan-tuan. Orang muda tak tahu lah, Cikgu Lutfi tak kenal pun Hai Ramai ni. Macam rumah kita lah, sempurna, tuan-tuan. Package. Saya pernah jumpa orang perempuan seorang cantik sangat. Pernah jumpa, cantik, hampir perfect. Perfect lah kita kata dengan hidungnya semua. Sekali dia bercakap macam lelaki suara dia. Tu dia kata. Jadi ada juga, tak payah nak cari package, tuan-tuan. Package apa lagi? Rumah kita, rumah. Orang hias rumah, beli kayu, beli perabot kayu. Kita tengok cantik, balik, kita pun beli juga, letak kat rumah kita. Tak cantik, sebab apa tak cantik? Kita tidak packagekan dia dengan hiasan lainnya, kapetnya, dindingnya, langsirnya. Tak cantik. Tak cantik. Kita tengok laman orang, landscape. Katalah kita ada tanah, buat landscape sikit. Kan orang tanam pokok palma, cantik. Kita pun beli, balik tanam, tak cantik. Sebab apa tak cantik? Tak kena dengan package tu. Pasunya macam mana? Rumputnya macam mana? Apa pokok yang lain? Jadi dia, landscape pun ada konsep dia, ada seni dia. Tak package, tak cantik. Tak cantik. Ini package. Kita orang Melayu, tanjak busana Melayu. Wah, saya gak, tuan-tuan. Ikatan dendam tak sudah ni, setanjak ni kan. Dendam tak sudah tahu? Dendam tak sudah ni Agung pakai tu lah. Tu dendam tak sudah masing-masing adalah ada ayam patah helang patah sayap. Allah Alam, tuan-tuan. Nak ceritanya, kalau sini cantik, dendam tak sudah punya setanjak, baju semua hebat, tiba-tiba dia pakai seluar bola, kasut bola. Cantik ke tak cantik? Bangang namanya tu. Bukan cantik dah. Namanya bangang, tuan-tuan. Jadi dia tak packagekan dengan sepatutnya. Jadilah apa yang terjadi. Ini masalah kita hari ini. Kita tak ambil Islam ini secara package. Sedangkan Islam sebenarnya ada package, tuan-tuan. Kita ambil yang kita suka, kita tinggal yang kita tak suka, kita suka-suka kita aja. Suka-suka kita. Ini kita ambil, ini kita tak ambil. Masalah. Tuan-tuan, kita nak jadi mukmin dan tingkatan mukmin yang terhebat ialah takwa. Puasa sangat jelas lah. Puasa sangat jelas Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa sangat jelas. Hujungnya ialah takwa. Hujungnya ialah takwa. Apa ni takwa, tuan? Takwa ini jaga batas. Takwa ini menjaga batas halal haram. Apa yang disuruh, apa yang dibuat, mudahnya macam tu lah. Seorang sahabat Nabi namanya Abu Dujanah. Abu Dujanah ni miskin, tuan-tuan. Sangat miskin. Dia usai solat subuh, dia akan bangun, cabut balik rumah. Habis salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia pun bangun balik rumah. Nabi duk perhati lama Abu Dujanah ni. Satu hari Nabi panggil dia, wahai Abu Dujanah, kejap. Engkau ni tak ada apa sesuatu nak didoa ke? Orang lain ni ada sesuatu nak didoa, berzikir, berdoa lepas solat. Adakah kau tak ada sesuatu nak doa, wahai Abu Dujanah? Abu Dujanah kata, aku wahai Rasulullah berjiran dengan seorang jiran yang dia ada pokok tamar, pokok kurma. Bila buah-buah dia ni jatuh ke halaman rumah aku. Jadi anak aku bangun tidur pergi kutip makan.
Jadi sebelum dia bangun, aku pastikan anak aku balik sebelum dia bangun. Nak pastikan anak aku tak makan. Tuan-tuan, hebatnya jaga dia. Miskin akan miskin tu. Berjalan orang miskin. Lalu Nabi pun cuba cari solusi dia. Satu hari Nabi pergi bersama Abu Bakar Siddiq, sahabatnya. Wahai, tanya jiran Abu Dujannah, wahai fulan-fulan, dia ni orang munafik tuan-tuan. Maukah engkau jualkan pokok ini dengan harganya satu pokok di syurga? Si munafik ni biasalah, tak mau, tak nampak. Lalu Abu Bakar Siddiq menawarkan dengan harga sekian-sekian. Mahal juga tuan-tuan, dengan harga yang mahal. Lalu jual beli pokok di laman dia, dapat duit. Sukanya dia si munafik ni. Wah, aku untung hari ni jumpa isteri dia, aku sangat untung hari ni. Dapat duit, dapat pokok. Tuan-tuan pagi besok, pokok itu berpindah ke halaman rumah Abu Dujannah. Yang betul lah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ada jalan keluar bagi setiap segala sesuatu. Kan, takwa. Menjaga, betapa Abu Dujannah menjaga batas tuan-tuan. Miskin tu. Kan kalau kita ada setakat 2-3 biji kurma apa dah sangat. Dia tak jaga tuan-tuan. Iman sahabat Nabi hebat. Seorang lagi namanya, siapa lagi saya nak cerita tuan-tuan? Idris Asy-Syafi'i. Suatu hari berjalan di tepi sungai untuk pergi ke kelas. Dia belajar, ke kelas dia. Tiba-tiba dalam keadaan lapar itu, dia tengok satu buah delima hanyut dalam sungai. Dia pun ambil makan. Separuh makan. Putus sedar, ni buah siapa ni? Mesti ada tuan. Kalau kita setakat buah hanyut kat sungai, apa dah sangat kan? Takkan kita dah. Buah hanyut kat sungai. Dia cari tuan-tuan. Dia pergi susur sungai itu, cari kebun delima. Jumpa. Dia pun agak-agak ni lakut. Dia pun jumpa tuan kebun tu, wahai si fulan-fulan, aku dah makan buah hanyut ini, aku minta halal. Tuan kebun kata tak boleh, aku tak halalkan. Dengan syarat. Nak halal boleh, tapi dengan syarat. Kau kerja sekian-sekian lama di kebun aku, hanya kerana sebiji delima, tuan-tuan, bayangkan. Dia mau kerja, tak silap saya lama juga, setahun juga tuan-tuan. Setahun kerja. Siap cukup setahun. Wahai tuan, saya dah kerja selama setahun. Adakah kau halalkan buah delima ini? Tak. Melainkan engkau kahwin dengan anak aku yang cacat, buta matanya, telinganya pekak, kakinya tempang. Allah, kita cabut lari tuan-tuan. Apa lagi nak? Kalau macam tu aku sanggup. Lalu kahwin. Rupa-rupa cantik tuan-tuan. Tak sebagaimana digambarkan oleh mertua dia. Seorang perempuan yang sangat cantik, sangat solehah. Tak pernah tengok yang haram, itu maksudnya buta. Tak pernah dengar yang benda tak baik, itu maksudnya pekak. Tak pernah pergi tempat yang maksiat-maksiat, itu maksudnya tempang. Daripada perkahwinan ini, tuan-tuan, lahirlah Muhammad Asy-Syafi'i, Muhammad Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i kita. Allah, keilmuan dia, ketakwaan dia, kesolehan dia, tuan-tuan, subhanallah. Daripada sini. Seorang lagi namanya Mubarak. Mubarak ini tuan-tuan, dia kerja di satu kebun. Tak silap saya kebun delima juga. Di zaman itu, di situ delima banyak tuan-tuan. Delima dia manis. Siapa biasa ke negara Arab, biasalah kalau kita ni paling-paling manis, nak letak skala berapa tembikai tu? 1 dengan 10, skala 2 je kot kan. Tapi dia punya tembikai tuan-tuan, wah, manis luar biasa. Jadi Mubarak ni kerja lama, kerja di kebun. Satu hari tuan kebun tu datang, wahai Mubarak, ambil satu buah yang paling manis. Mubarak pergi ambil, bawa kepada tuan dia. Masam, Mubarak, ini masam, pergi ambil yang lain. Dia pergi ambil yang lain, pokok lain, makan lagi. Masam juga, pergi ambil yang lain. 3 kali, masam juga. Dia tanya, wahai Mubarak, engkau kerja sini dah berapa lama ni, tak tahu lagi mana satu pokok yang manis yang masam. Demi Allah, wahai tuan, saya tidak pernah merasa sebiji pun selama saya bekerja di sini. Tuan-tuan, betapa jaganya dia. Itu maksud takwa tuan-tuan, batas. Akhirnya dengan macam cerita dia lebih kurang macam adik ayah Imam Syafi'i tadi juga. Lalu dia ada seorang anak dara, dikahwinkan dengan anak dara dia, Mubarak ini.
Daripada perkahwinan ini tuan-tuan lahir seorang ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak. Allah, hebat keilmuan dia. Ibnu Mubarak. Sangat-sangat hebat. Tuan-tuan. Ketakwaan, menjaga batas. Soal menjaga batas. Hari ini kita kadang-kadang tak. Ialah berlebih kurang. Kalau kata-kata takwa itu takut. Kisah seorang lelaki dicerita dalam hadis Nabi, hadis sahih. Ada seorang lelaki hidupnya bergelombang dengan dosa. Tak ada sebarang kebaikan dia buat, tak ada. Menjelang mati dia takut. Baru timbul kesedaran takut. Dia bersiap kepada keluarga dia, wahai keluarga aku, bila aku mati, bakar mayat aku. Sebahagian abu dibuang ke daratan, sebahagian abu mayat aku buang ke lautan. Supaya tak diseksa. Habis gitu je. Bila dia mati, keluarga dia tunaikan wasiat dia, bakar dia. Tuan-tuan jangan buat macam tu pula dengan wasiat macam tu. Lalu dibuat wasiat dia, ditunaikan wasiat dia, dibakar, abu dia dibuang sebahagian ke lautan, sebahagian ke daratan. Allah Ta'ala perintahkan laut dan darat kumpulkan dan dihidupkan balik macam asal. Tuhan tanya dia, wahai fulan, kenapa kau wasiat macam ni? Dia kata, wahai Allah, aku sepanjang hidup aku langsung tidak ada kebaikan. Aku sangat takut dengan azabmu, wahai Allah. Kalau takwa itu dikatakan takut, Allah. Tuhan kata apa? Qi dan khulid jannah, masuk kamu ke dalam syurga. Tuan-tuan, dengan takwa, tuan-tuan, menjaga batas. So, puasa jaga batas. Kita, benda yang paling asasi puasa ni bukan soal kereta, bukan soal rumah, bukan soal benda-benda, tak, soal benda paling asasi, makan minum. Tapi bila Allah Ta'ala kata tak boleh, ada batas ni, tuan-tuan. Nafsu suka akan kan, tapi bila perintah Allah, itulah batasan dia, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita bukan kawan Allah. Sebab apa? Sebab kita bukan staf Allah. Sebab apa? Sebab kita bukan pekerja Allah. Kalau pekerja senang, kita kerja tempat lain. Tak ada kerja dengan Allah. Kita bukan rakyat Allah. Kalau rakyat senang, kita jangan undi Allah. Jadi Allah tak jadi kerajaan, kita tak jadi rakyat dia. Tapi bukan. Kita hamba Allah. Dan kita berperanan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Hamba, ada peranan hamba dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kena berperanan sebagai hamba, tuan-tuan. Okey, apa ciri takwa? Ciri takwa yang pertama, mudah. Mudah je, tuan-tuan. Yang jadi payah sangat nak buat ni sebab apa? Puasa ni tentang meninggalkan makan, bukan kena makan. Puasa tentang meninggalkan makan minum. Cuma lapar sikit lah, haus sikit lah. Bukan kena makan puasa, kena makan ikan tenggiri setiap hari. Puasa kena makan kambing setiap, tak. Puasa ni meninggalkan makan. Senang. Isteri masak masin sikit, suami marah. Suami masak manis sikit, isteri marah. Sebab masing-masing ada diabetes dengan darah tinggi. Jadi senang. Puasa tinggalkan. Kan? Apa masalahnya? Kurang podeh, orang Nogori marah pula. Mana sebelah pedas, tuan-tuan. Mudah, puasa mudah, solat mudah. Susah sangat ke solat? Pergerakan dia simple. Yoga lagi payah. Bawa basikal lagi payah. Kena beli basikal semua. Solat senang. Kan? Masa sekejap je. Solat ni 5 minit, 10 minit. Tak ada lama pun. Bacaan tak ada panjang sangat pun. Kan? Subjek sekolah rendah tu lagi banyak. Nak kena belajar. Sekolah rendah baru pun. Bacaan sikit je. Bahkan tuan-tuan jangan ada pandangan bahawa tak semestinya Fatihah, tuan-tuan. Saya pernah tengok seorang ulama besar, tak nak cerita lah siapa. Tapi dia tu seorang ulama besar. Saya rasa dia baca ada ikhlas je. Sebab sekejap sangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Memang tak sempat baca Fatihah. Nak sebutnya ada pandangan dan mudahnya. Mudah, terlalu mudah.
Mudah. Masanya sekejap, bacaannya singkat, pendek. Tak ada yang payah. Zakat berapa? Kebanyakannya 2.5%. 97.5 lagi hak kita. Kat mana susahnya? Kan? 97.5 betul. 2.5. Sikit, sangat sikit saja tuan-tuan. Tapi sebagian orang kata beban. Ini satu bebanan. Masalah tuan-tuan. Zakat, solat, haji. Haji ada istita'ah, ada kemampuan baru okey. Baru kena pergi. Ada COVID, baru ni tak kena pergi. Kan tak wajib tuan, tak boleh pergi. Tutup aurat. Baju yang tak tutup aurat tu lagi mahal. Nampak kecil-kecil je tapi mahal tu. Baju tutup aurat lagi murah. Kan? Cari rezeki banyak yang halal. Yang kita nak cari yang haram juga tu sebab apa? Mudah. Islam ni mudah. Takwa tu mudah. Bercakap, menjaga lidah, mudah je, diam. Nak bercakap, kena fikir, macam-macam kena fikir. Jaga lidah, diam, habis. Tak susah sangat, mana susah? Kan? Satu ciri takwa ini ialah dia mudah. Yang kedua ciri takwa ni tuan, tempat dia di hati ya. Atau Nabi sebut at-taqwa hahuna. 3 kali Nabi ulang. Takwa itu letaknya di hati kita tuan-tuan. Hati menentu baik dan buruk perangai kita, takkan berlaku, sebaliknya takkan berlaku. Ada orang kata aku tak sembahyang, hati aku baik, apa kau kisah? Aku tak puasa pun hati aku baik, apa kau kisah? Kita kata macam hujah ni tuan. Ada tak satu buah yang isi dia cantik tapi isi dia cantik tapi kulit dia tak cantik? Atau sebaliknya, ia tak akan mungkin berlaku. Isi menunjukkan kulit, kulit menunjukkan isi. Kan? Tuan-tuan pergi kena tipu, jangan kena tipu dah dengan penjual tu. Kulit dia tak cantik ni, isi cantik. Tak ada, mesti isi tak cantik tuan-tuan. So jangan, jaga hati. Hati inilah di antara benda yang ibadah puasa ini, syariat puasa ini nak jaga sangat. Soal hati. Sebab puasa dia berbeza dengan lain-lain ibadah. Tak nampak mungkin ada, bila kita pergi balik lepas ni kita minum air, siapa tahu kita tak puasa. Hanya kita dengan Allah. Dia special lah, tak sama dengan solat orang nampak, haji satu taman orang nampak, zakat orang nampak, tapi puasa tak nampak. Jadi berkait dengan soal hati tuan-tuan. Ini kita kena jaga hati ni. At-taqwa hahuna. Banyaklah hari ni penyakit hati, hasad, dengki, ujub, riak, sombong, macam-macam tuan-tuan. Apa ubat hati? Ubat tu apa? Ubat hati tu apa? Tumbuk hati di kulimo perkara ni. Kan? Kaping pisan maca Quran dan maknane, kaping pindo solat wangi la kolono, kaping terlu wakan solat kumpulono, kaping papat kudu woten ingkang luwe, kaping 5 zikir wangi ingkang suwe. Macam, faham? Kau jawab faham ni. Ubat hati itu ada 5. Yang pertama baca Quran dengan maknanya, yang kedua kaping pindo solat malam dirikanlah wangkan solat, yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh, yang keempat kudu ikan dua yang keempat ni puasa lagi zikir zikir waktu puasa. Ni ubat-ubat hati tuan-tuan. Yang pertama Quran. Ni bulan Quran ni, bulan Ramadan dipakejkan benchmark Quran itu Ramadan. Sebab apa? Kan kita kena hayati tu baca, faham, hayati, amal. Baca dah bagus, bukan tak bagus. Baca itu sangat banyak pahala, tapi masih belum capai matlamat penurunan Quran. Diturunkan Quran bukan semata-mata untuk dibaca, tapi difaham, diamal. Bagus dah, bukan tak bagus tuan-tuan bertadarus, khatam Quran bagus, tapi tingkatkan sikit lagi. Kita kena faham, kita kena amal. Kita tak ada basic bahasa Arab ni payah juga tuan-tuan tapi kena belajarlah. Minal mahdi ila lahdi. Belajar itu tak boleh stop. Quran bukan setakat hiasan dinding, tapi hiasan diri kita. Ada orang tak sembahyang pun, dalam rumah dia penuh hiasan Quran Saya pernah tengok ni, saya pernah jumpa ni, orang tu tak bukan kaki solat, tak solat. Masuk rumah dia, wah, surah Yasin ada, surah Budina ada,
Macam Quran bukan semata-mata hiasan dinding, tapi dia hiasan diri. Quran bukan semata-mata dibaca untuk orang mati, tak. Tapi Quran dibaca kepada orang hidup untuk diambil pengajaran, untuk difahami, diaman. Quran bukan semata-mata dibaca untuk dipelajari, untuk dibaca untuk pahala, tidak. Pahala mungkin nombor 2, mungkin nombor 3. Tapi pertamanya untuk kita faham, tuan-tuan. Kita beli satu kereta Jepun, made in Japan, buatan Jepun. Manual dia tu seluruhnya dalam bahasa Jepun, Macam kena belajarlah. Kalau tak, macam mana nak maintain kereta kita tu? Kan pakai plug apa, minyak brake, minyak gear, minyak, semua dekat manual tu. Kalau ada translate tak apalah, ini semua bahasa Jepun. Nak tak nak, kita kena faham bahasa Jepun. Manual kereta, manual kehidupan manusia ialah Quran. Segala-galanya lengkap. Ma farratna fil kitab min syai'. Tidak ada tertinggal satu pun dalam Quran ini, tuan-tuan. Kena ada. Quran turun di bulan Ramadan. Tuan-tuan nak tahu kisah ajaib apa dalam Quran ni? Semua ada. Kisah orang bercakap dengan binatang ada, kisah orang dibakar tak hangus ada, kisah orang ditelan ikan ada, kisah orang belah laut dengan tongkat ada, macam-macam. Ajaib. Kisah orang tidur 309 tahun. Ada ke? Tuan-tuan, saya cabar tuan-tuan tidur selama 24 jam tak bangun-bangun. Tak boleh dah. 24 jam tak boleh. 309 tahun dalam surah Al-Kahfi tertidur. Tuan-tuan bayangkan. Ajaib. Bahkan bukan setakat kisahnya, tuan-tuan galilah, bacalah Quran ni, ajaib. Sangat ajaib. Berapa kali disebut perkataan bumi, langit, berapa kali disebut perkataan kehidupan. Sangat ajaib. Sangat ajaib. Quran sangat ajaib. Apa dia bahas yang kedua? Solat malam. Apa tadi? Bahasa Jawanya. Kaping pindah solat wangi lah kolono. Solat malam dirikanlah ni bulan-bulan Ramadan kita ni. Bulan Ramadan, bulan training solat malam. Apa, ada witir, ada tarawih. Orang kita ni peliknya, bila keluar daripada Ramadan tidak ada witir lagi. Silap. Witir Nabi tak pernah tinggal buat. Setakat kita mampu, walaupun sempat satu rakaat, walaupun mampu satu rakaat, witir jangan tinggal. Ramadan bulan training, janganlah keluar Ramadan tak amalkan. Jadi seorang askar training, tapi bila berperang tak nak berperang, tak boleh, tuan-tuan. Yang ketiga, bersahabat dengan orang soleh. Orang soleh kumpulono. Banyakkan orang soleh-soleh, majlis ilmu semua datang. Ada dalam grup WhatsApp kita tu ada orang soleh. Tuan-tuan, kita bukan orang soleh, tapi kita berkawan dengan orang soleh. InsyaAllah ada keberkahan dia, tuan-tuan. Kita tengok muka dia pun ingat kepada akhirat, kan. Yang keempat, puasa. Nafsu kita lemah kalau kita perut kosong, tuan-tuan. Nafsu ni kuat bila perut kita ni penuh. Puasa ialah tentang menundukkan hawa nafsu kita. Buatlah setakat yang kita mampu. Ada puasa tahunan. Puasa sunat ni, ada puasa tahunan. Lepas ni ada puasa Syawal. Tu tahunan lah tu. Ada puasa bulanan, puasa putih, kan. Ada puasa mingguan, Khamis, Isnin. Buat setakat mampu, kan. Apalagi zikir. Ingat Allah. Berzikir, ingat di mulut, ingat di hati. Ingat Allah masa lapang, Allah akan ingat kita masa sempit kita. Ingat masa sihat, Allah akan ingat kita masa kita sakit, kita tak sihat. Ingat pada Allah, tuan-tuan. Kita ni banyak membazir masa, kan. Ayat-ayat kauniyah Allah, tasik, bukit bukau, gunung ganang, pohon, itu ayat-ayat kauniyah Allah. Ingat, tengok je zikir kepada Allah. Subhanallah, cantiknya, kan. Sebenarnya ini banyak, tuan-tuan. Dapat menarik kita. Okey. Pencutan terakhir. Kita dah masuk ke 10 terakhir, tuan-tuan. Kalau bola dia ada pusingan kelayakan satu. Semua pasukan ada. Kadang-kadang tak pernah kita dengar pasukan tu, kan. Dia ada kelayakan. Yang kedua masuk semifinal, yang ketiga masuk final. Peliknya orang kita ni, final tak tengok. Pelik.
masjid saya tuan-tuan, masjid di Pekan Semenyih tu tahun ni luar biasa tahun ni. Hampir macam Jumaat. Malam pertama. Tuan-tuan tahu dia bertahan selama mana? Satu malam je. Satu malam saja. Hampir penuh. Tahun lepas tak seramai tu. Macam Jumaat. Malam pertama tarawih. Tahun lepas tak seramai tu. Tapi rupanya satu malam saja dia bertahan seramai tu. Kita pun bersangka baik dah dia mungkin ke surau-surau yang berhampiran kan. Yang nak ceritanya, pelik orang kita ni. Banyak benda pelik orang kita tuan-tuan ni. Jadi ceritanya saya nak sebut bahawa poinnya ialah yang akhir pemenang dia. Yang masuk kalau larian yang sampai ke garisan penamat itulah pemenang. Jadi kalau yang 30 km punya maraton, kita speed di awal tu macam 100 meter, betul ya. Tak sampai garisan penamat sebab tu kita kena maintain tuan-tuan Jadi kita masih ada masa, kita berbaki lagi 10 hari ini, kita pecut sungguh-sungguh. Ingat yang pemenang ialah yang sampai ke garisan penamat. Bukan yang tak sampai tuan-tuan Cuma peliknya orang kita ni, itulah. Kan sebab apa Yang pertama sebab sibuk tawaf dan sa'i di jekyll. Tak cukup 7 kali, tambah lagi sekali 14 kali ganda. Cukup jalan tar KL penuh ni. Kan siang malam tuan-tuan kita sibuk. Masa yang tak sesuai. Saya selalu pesan kalau siapa-siapa belilah sebelum masuk Ramadan. Kan tak ada tu pula, tak ada diskaun pula. Ini tuan-tuan antara 83 tahun Allah bagi dengan diskaun 50%. Jekyll bagi. Nak pilih mana? Kan 50% tu. Tapi Allah Ta'ala bagi akhir ini Lailatul Qadr 83 tahun 3 bulan 3 hari 3 jam 3 saat. Tuan-tuan, Allah besarnya. Umur kita belum tentu sampai. Saya rasa tak ada depan saya ni 83 tahun Belum tentu sampai 83 tahun, belum tentu. Jadi alangkah besarnya Allah Ta'ala nak bagi kita tuan-tuan satu hari ceritanya seorang daripada Bani Israel dia beribadah malamnya daripada mula malam sampai ke pagi ibadah. Siangnya dia berjuang, dia berjihad. Dia buat macam tu selama 1000 bulan. Allah Ta'ala gantikan bagi kepada umat Muhammad yang pendek umur ni Lailatul Qadr 83 tahun atau 1000 bulan bila kita beribadah pada malam tersebut. Tuan-tuan, ini sangat besar tuan-tuan tapi kita ni sibuk dengan baju raya, langsir raya, perabot raya, kasut raya, kereta raya. Hantu raya pun dia tak tukar semua. Okey, yang hantu raya kan. Apa lagi sebabnya? Sebabnya kita syahdu dengan lagu-lagu raya. Ni orang kita ni dia sentimental dia tu lain macam sikit. Dia dengar suara takbir di angkasa, dia pun lentuk. Macam dah tak balik kampung dah 30 tahun. Setahun balik 12 kali ke kampung. Sebulan 2 kali balik kampung. Apa masalahnya? Tak lentuk tinggal mak ayah. Allah. Orang tak balik 10 tahun logik dah tuan-tuan Betul lah. Hindu lah 10 tahun tak balik ni. Woi, luar biasa tu. Ada orang macam tu Tapi kita ni balik. Tak ada masalah, tak ada isu pun. Orang kita ni tak boleh tuan-tuan dengar lagu raya, Allah lentuk. Sibuk dengan pakaian raya, dengan perabot raya pula tuan-tuan. Allahu Akbar. Rugilah kita. Kan? Usia kita singkat tuan-tuan Usia kita dah lah singkat. Lepas tu sisa pula berapa lagi? Baki berapa lagi ni? Nabi sebut umur umat Muhammad ni, umur umat dia ni baina sittin wa sab'in, antara 60 hingga 70. Pendek, singkat je. Jadi yang dah 50 ni tinggal berapa lagi? Yang dah 60 tinggal berapa lagi? Yang dah 70 ni dah masuk masuk apa bonus dah tu? Kan? Tuan-tuan, usia kita singkat. Allah Ta'ala bagi 80. Allah Ta'ala gantikan dengan singkatnya itu bila kita beribadah di Lailatul Qadr 83 tahun tuan-tuan Apa janji Allah? Man qama Lailatul Qadr
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan Lailatul Qadar dengan iman dan pengharapan, diampunkan segala dosanya. Tuan-tuan, apa lagi yang lebih besar dari itu? Kereta besar, rumah besar, isteri besar, Allah Ta'ala ampun dosa lah. Benda yang paling besar sekali kita nak. Kita banyak dosa, tuan-tuan ni. Tengah wuduk pun dapat dosa juga. Buka air tu maksimum, baju punya kadang-kadang basuh tangan, air buka tu dosa lah, bukan tak dosa tu, bazir kan. Buka kecil cukup lah, ini besarnya buka keram. Saya tengok kalau ke masjid tu, saya pergi, saya tutup kecil sikit jadi tahu masalah. Banyak benda kita tu ni pakai macam-macam lah, banyak dosa kita ni. Bawa, kadang-kadang bawa kereta nak masuk simpang, tak bagi signal, menyesal tuan yang ikut belakang tu kan. Saya silap-silap, langgar lah. Dosa tak tu? Dosa lah, dosa. Kata dosa tu Jadi Allah tak ada akan pun dosa kita dalam malam ini. Lailatul Qadar ini, tuan-tuan, peluang untuk kita menghapus, peluang kita menyucikan diri dari dosa. Dosa kita banyak, tuan-tuan, kita seorang pun dosa. Kita mengharap syurga, tetapi kita dalam masa sama kita pendosa. Dosa lidah banyak kita hari ini, dosa mata banyak, dosa telinga banyak. Allah Akbar, tuan-tuan. Medsos hari ini kan, macam-macam. Jadi ambil peluang. Selagi kita ada peluang, ambil peluang. Ramai orang tak ambil peluang, tuan-tuan. Dunia okey lagi lah, tak ambil peluang itu hari. Dulu ada peluang belajar, kita tak ambil peluang. Dulu ada peluang kerja di oil and gas, ONG kan, tak ambil peluang. Dulu ada anak raja suka kat kita, adalah Puteri Sultan suka kat kita kot, tak ambil peluang ruginya kita. Tapi akhirnya kahwin dengan anak raja jugalah, Raja Gopal. Dulu ada peluang pergi haji, kita tolak, Allah ruginya, tuan-tuan. Okey lagi dah setakat dunia, tapi tak ambil peluang akhirat ni, ya Allah, rugi kita, tuan-tuan. Itu sangat-sangat rugi. Jadi ambil peluang. Umur 50 tak ambil peluang, umur 60 tak ambil peluang, umur 70 tak ambil peluang. Umur berapa lagi nak ambil peluang? Umur berapa lagi? Nak tunggu sakit? Tak mungkin. Sihat tak ambil peluang, sakit tak akan ambil, tak akan ada masa dah. Muda tak ambil peluang, tak akan tua baru nak ambil peluang. Kan? Masa lapang kita ni, lapang, tak ambil peluang, tak akan tunggu masa sibuk. Kadang-kadang kita mau sibuk, tuan-tuan, rugi. Jadi jangan lepas malam terakhir ini, malam Lailatul Qadar yang menjanjikan banyak kebaikan, tuan-tuan. Apa kita kena amalkan? Iktikaf, sangat mudah. Surah kita boleh, tuan-tuan. Kalau surah RNR tak boleh. Itu tak boleh. Surah kita, surah masjid tu boleh, tak ada masalah. Yang tak bolehnya kalau tuan-tuan tengok dalam fatwa tu, di surau juga RNR tu, tapi itu tak boleh kita beriktikaf. Sedekah, pastikan setiap surau kita ni banyak perlukan duit, tuan-tuan. Nak maintain, nak macam-macam benda lah, pembangunan. Jadi masukkan RM5 satu malam, RM10 satu malam, kan? Tuan-tuan bayangkan digandakan dengan Allah. Banyak, tuan-tuan. Doa, banyakkan doa. Nabi ajar pada Aisyah, apa dia doa dia? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, kan? Perkataan maaf ni, tuan-tuan, dia berbeza dengan perkataan lain. Kita satu lagi istighfar, astagfirullah. Apa beza dia? Istighfar dengan maaf tadi tu. Kalau maaf ni, tuan-tuan, dia berbeza sebab Allah tak ada hapus terus daripada padam terus, jika padam terus, tak ada rekod. Istighfar ada lagi. Istighfar, dosa ampun, tapi rekod ada. Itu beza dia, ulama kata. Rekod masih ada. Tapi maaf ni dia padam. Tak ada dah. Jadi banyakkan berdoa pada badan tersebut. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa banyak-banyak, tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang malas berdoa, ataupun doa kita lebih kurang, tuan-tuan. Kalau nak bagi, tak nak bagi sudah. Senang je kita doa. Lebih kurang, tak boleh. Baca Quran, tadabbur Quran, kita ambil peluang ni, tuan-tuan. Ada masa kita baca, terenung ayat-ayat dia. Saya kalau saya ni, saya lebih cenderung pada ayat-ayat yang kauniyah tadi. Merenung,
merenung daun-daun daripada hijau ke jadi kuning, jadi kering. Kan? Ada ayat Quran tu, terenung Allah. Hebat tuan-tuan. Apalagi selawat, banyak sebarkan info-info yang baik kita ni, grup dalam grup kita banyak ni tuan-tuan. Ada info yang baik kita sebarkan. Ini peluang tuan-tuan. Ini peluang kita. Okey, sikit lagi saya sebut post Ramadan. Apa nak sebut? Post Ramadan kita kena jadi rabbaniyin, bukan ramadaniyin. Syekh Qardawi tulis satu buku, jadilah rabbaniyin, bukan ramadaniyin. Maksudnya jangan beramal di bulan Ramadan saja. Ramadan ni untuk kita tingkatkan amal, bukan beramal tak tingkatkan amal. Jadi bulan lain pun kita kena maintain tuan-tuan. Kita terbiasa baca Quran, bulan lain kita baca Quran, dah biasa sedekah, bulan lain kita bersedekah tuan-tuan. Solat malam, apa lagi, istighfar. Bahkan Allah Ta'ala suka kita maintain, biarpun tak banyak tapi maintain, ada sepanjang masa kita buat. Jangan kita bulan Ramadan saja pakai pakaian tutup longgar, raya je pakai kebaya nyonya, kan? Bini kita dah tuan-tuan pastikan anak-anak kita, isteri kita pakaian yang melapangkan dada tapi menggugat ketenteraman awam. Tak boleh tu. Jangan Ramadan saja kita jaga mata, jaga lidah, syawal je mengumpat. Oh, bentuk tak matching lah baju dia dengan tudung dia, mengumpat lah, kan? Jangan Ramadan saja jaga waktu solat, lepas Ramadan asal sempat je kita solat. Jangan Ramadan saja kita jadi baik, 11 bulan lagi pun kita kena jadi baik tuan-tuan. Sebenarnya kita manusia ni tuan-tuan kena biasa je, kan? Terbiasa tu okey lah. Kena biasa. Biasa tuan-tuan bangun pagi mandi tak? Bersebab ke tak bersebab ke tuan-tuan mandi? Biasa. Cuba tak mandi, bangun pakai baju pergi kerja. Allah, macam rasa. Bangun tak gosok gigi pergi kerja. Kita dah biasa gosok gigi tu, Allah macam tuan-tuan. Sebab kita biasa. Sama juga dengan ibadah. Lepas subuh ada orang dia biasa 2 page. Tak baca tu lain macam rasa. Jadi kebiasaan tu, poin saya, kebiasaan tu penting tuan-tuan. Kena buat sampai biasa. Orang biasa kena tarik mamak, isteri buat tak sedap. Mamak juga. Kan? Mamak tu pula mamak tu yang dia biasa dia pergi tu. Mamak lain tak sedap. Sebab biasa. Kebiasaan tu kita kena buat tuan-tuan. Kena biasakan yang benda baik. Orang dah biasa pakai kereta Honda, 10 kali ditukar kereta Honda juga, kan? Sebab dia biasa. Kebiasaan penting tuan-tuan. Orang Kelantan dia cari budu sebab dia biasa makan budu. Orang Kedah dia masa makan apa Kedah? Pekasam lah kot. Orang Melaka cari yang caduk, kan? Biasa. Kebiasaan. Saya sampai hari ni pun asal Terengganu tapi cari budu semacam suka budu. Tuan-tuan, biasakan insya-Allah. Jadi kesimpulannya, mari kita gandakan tuan-tuan dalam masa yang masih ada ini, berbaki ini, di hujung bulan Ramadan yang paling mulia, bulan yang paling mulia, diturunkan Quran, kitab yang paling mulia. Apa lagi? Ada satu malam yang paling mulia, Lailatul Qadar. Allah bertumpu di satu, Allah tuan-tuan, mulianya bulan ini. Mari kita ambil kesempatan sementara masih ada ini, beramal sungguh-sungguh, kita berdoa dan kita amal, kita buatlah segala yang kita mampu tuan-tuan. Sebabnya mungkin Ramadan tahun depan ada lagi, sebab tak kiamat lagi, tetapi belum tentu kita ada. Belum tentu belum tentu tuan-tuan. Cukuplah sekatu, insya-Allah. Saya rasa kita berhenti kat situ saja, insya-Allah tuan-tuan. Qul qali hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7:30.